Okey. Apabila kita menilai ataupun kita membuat analisa tadi, tujuan kita ialah untuk kita menentukan, melihat prestasi kos bagi projek kita. Bagaimana pula jika kita ingin mengawal kos? Okey, jadi yang ini lebih yang tadi berkenaan dengan performance evaluation, yang ini berkenaan dengan kontrol, kawalan. Jadi untuk kita mengawal kes ialah untuk mengawal projek, kita perlu membuat analisa performance dengan lebih regular. Bayangkan kalau kita dalam case study kita tidak langsung membuat penilaian prestasi kita pada minggu ke-8, sebaliknya kita tunggu minggu ke-12 baru kita nak nilai prestasi kita, maka memang dah terlewat. Maknanya kos kita mungkin dah melampau, dah jadi yang 126,000 tadi mungkin. Tapi kalau kita buat penilaian pada minggu ke-8 dan kita dapati kita berprestasi agak kurang baik, mungkin kita boleh buat corrective measure supaya kita boleh get back on track. Jadi oleh sebab itu effective control ialah kita perlu buat performance analysis tu secara lebih kerap supaya kita boleh kawal. Okey. Jadi macam mana kita nak buat ni cost control ni? Berdasarkan cost performance analysis yang kita dah buat, gunakan kaedah CPI, CEV dan CPI dan cost variance tadi, maka kita perlu lihatlah apa dia work package yang mungkin yang bermasalah, yang boleh diperbaiki. Kemudian bila kita dah identify mana satu work package yang boleh diperbaiki, maka kita pun jalankanlah usaha penambahbaikan tersebut. Dan seterusnya kita buat revise balik kita punya project plan. Okay, project plan yang asal tu mungkin kita perlu ubah suai, mengambil kira apa tindakan yang kita telah buat. Berkaitan dengan tindakan yang kita boleh buat, kita cuba fokus kepada aktiviti-aktiviti yang datang pada masa yang dekat. Maknanya aktiviti-aktiviti yang terdekat. Jangan kita tunggu sehingga aktiviti yang dah akhir-akhir baru yang itu kita nak perbaiki. Sebaliknya kita cuba perbaiki aktiviti yang the closest one. Selain daripada itu, kita fokus juga kepada aktiviti yang kosnya besar. Kalau kita dapat reduce 50% of the cost tapi ke atas aktiviti yang tak signifikan, maka savingsnya juga tak signifikan. Sebaliknya kalau walaupun kita dapat buat 20% penjimatan tetapi ke atas aktiviti yang significant, aktiviti yang besar portionnya, maka kita akan nampak kesan penjimatan tersebut kepada keseluruhan projek. Jadi kita fokus kepada aktiviti yang kosnya besar. Antara teknik ataupun kaedah yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan kos aktiviti, antaranya ialah kita menukarkan bahan mentah kepada bahan mentah yang kurang mahal. Okey. Jadi kalau kita tukar kepada bahan mentah yang kurang mahal, dapatlah kita jimatkan kos bahan mentah. Tapi of course kita kena hati-hatilah, jangan kita tukar kepada bahan mentah yang lebih murah yang menyebabkan kualiti hasil kita tu terjejas. Kedua ni ialah assign person with more expertise to perform the work. Kita dapatkan orang yang pakar untuk menjalankan kerja. Kalau orang yang pakar menjalankan kerja, dia dapat menjimatkan masa dan dia juga dapat menjimatkan juga bahan mentah, kerana tidak ada bahan mentah yang tersia-sia kerana rosak, kerana tidak pakar. Okey, jadi kita dapat dengan kita, walaupun kadang-kadang untuk kita dapatkan expertise ni kita perlu belanja lebih, tetapi kerana dia buat kerja dengan cepat, dia dapat jimat cost dari segi time dan juga time lebih banyak masa, maka lebih banyak jugalah gaji perlu bayar. Jadi kalau kita dapat jimat masa, maka kurang gaji yang kita perlu bayar. Ketiga ialah reduce the scope of work package. Maknanya mungkin untuk kita kurangkan cost ialah dengan kita kecilkan work package. So scope kerja lah, maknanya kita buang scope tertentu. Kita asal perancangan kita nak buat 10 perkara, kita reduce kepada 9 perkara contohnya. Kemudian satu lagi cara ialah kita tambahkan productivity menggunakan kaedah ataupun teknologi yang lebih baik.
Jadi kalau kita tukar kepada alat yang lebih advance, mungkin dia dapat menambahkan produktiviti, seterusnya menjimatkan kos. Jadi untuk kita menangani isu kita tidak efisien dari segi kos, ialah dengan cara kita secara agresif kita perlu memperbaiki keadaan sebaik sahaja kita mendapati bahawa adanya masalah. Okay. Selain daripada itu, kita juga perlu memerhatikan dari segi cash flow, sebab dalam kita melaksanakan projek, dia memakan belanja yang agak besar, dan kadang-kadang most of the time kita on a tight budget, maknanya kita cash flow kita agak bermasalah. Kalau kita buat projek kita kepada klien belum bayar lagi tapi kita dah perlu belanja. Jadi kita perlu merancang supaya kita sentiasa ada cukup tunai untuk kita menjalankan aktiviti projek kita tanpa gangguan lah. Jadi untuk kita manage cash flow dalam projek kita perlu pastikan bahawa cash yang masuk lebih cepat daripada cash yang keluar. Okay. Mungkin salah satu cara untuk kita dapat cash masuk lebih cepat ialah semasa kita membuat terms dengan pelanggan kita minta down payment ya. Kita minta down payment, maknanya mungkin kita buat keputusan, kita persetujui dengan klien kita. Once kita dah kita dah agree on the project, maka mereka akan bayar 10% dulu sebelum kita start any work. Jadi kalau kita ada dapat 10% dulu, dapatlah kita ada sedikit cash flow untuk kita membuat perbelanjaan awal. Kemudian kita minta equal monthly payment based on project duration. Biasanya projek di sebelah awal banyak planning. Planning ni belanja tak berapa banyak. Bila execution tu maka lebih banyak. Bila banyak barang perlu beli, lebih banyak labor kita kena gunakan, waktu itulah kita punya perbelanjaan besar. Tetapi semasa planning hanya 2-3 orang yang terlibat, maka kita tak banyak cash yang perlu keluar. Jadi kalau kita minta pelanggan kita membayar equal monthly payment, jadi kita dapat duit sama rata dalam setiap bulan, tetapi kita punya perbelanjaan di bulan awal sedikit, perbelanjaan kita di akhir-akhir yang banyak. Jadi kita akan dapat extra cash berbanding dengan cash going out, cash yang keluar di awalnya. Jadi kita akan ada cash flow yang lebih selesa lah. Dan kita minta pelanggan kita membayar dengan frequent, dengan kerap. Jadi kalau kita ada satu projek yang tempohnya ialah 2 tahun, janganlah kita bagi satu saja invoice setelah akhir 2 tahun. Maknanya dia bayar 100% of the bill setelah 2 tahun. Sebaliknya kita buat frequent payment. Jadi kalau 2 tahun dia projek, mungkin kita ada milestone. Setiap 2 bulan kita ada satu milestone dan kita akan bill pelanggan kita. Maknanya pelanggan kita dalam tempoh 2 tahun dia akan bayar setiap 2 bulan contohnya, ataupun bila satu-satu milestone besar kita akan hantar bill. Jadi pembayaran tu lebih kerap, jadi kita tidaklah run out of cash dengan begitu ketara. Kemudian dari segi payment pula, bila kita nak bayar kita punya pembekal, maka kita hanya bayar apabila kita terima semua barang yang kita order. Kadang-kadang bila kita beli barang daripada pembekal tak dapat satisfy semua order kita, dia akan hantar in multiple shipment. Dia hantar sebahagian dulu, kemudian dia akan hantar kemudiannya sebulan lagi. Jadi bila kita bayar hanya apabila kesemua yang kita order tu dah sampai, baru kita bayar. Jadi kita dapat withhold sedikit lah kita punya cash, supaya cash kita boleh digunakan untuk tujuan lain. Dan juga kita bayar apabila dekat dengan payment deadline. Bila kita dapat bill, contohnya dapat invoice dari pembekal, bukanlah kita bayar dapat hari ni dapat bill, esok terus kita bayar. Sebaliknya kita tengok dia punya terms. Biasanya invoice pembekal mungkin 21 hari ataupun 30 hari dia punya tempoh matang dia. Jadi kita terima bill kita pada 15 hari bulan Jun, maka kita bayarlah 10 hari bulan Julai dan selepas 25 hari, sebab due dia ialah 15 hari bulan Julai. Supaya pertama ni kita dapat pegang lagi duit tu untuk tujuan-tujuan yang mungkin lebih penting, dan kedua
janganlah kita bayar terlepas pula daripada deadline, sebab kalau kita terlepas deadline mungkin kita akan ada bad record ataupun kita terlepas diskaun. Kalau kita bayar awal-awal mungkin kita dapat diskaun. Jadi kita bayar cukup awal untuk kita dapat cash discount, tetapi kita selewat-lewat yang boleh supaya kita dapat memegang cash tu lebih lama lah untuk tujuan-tujuan yang mungkin lebih penting.